nak potong sangat di bawah ataupun sangat di atas circle kemudian turun sangat di bawah. Dan kali ini tampak lebih bukan mudah tetapi lebih konsisten untuk orang. Mereka boleh gunakan taktik-taktik yang mereka belajar untuk situasi-situasi yang orang kata normal mereka. Jadi mereka tak perlu nak fikir terlalu panjang lah apa meta yang mereka gunakan sebelum ini, apa cara mereka rotate, mereka boleh praktikkan dengan baik. Ya, benar itu J Hunter. Dan juga orang kata apa, circle kali ini pula ditunjukkan dekat kawasan yang betul-betul di kawasan tengah. Saya rasa agak jarang sebenarnya circle begitu baik pada circle yang pertama. Tapi tengok satu perubahan yang besar kat sini. Sekejap, saya nak cek. Bicar Picado, okey. Bozo Arca juga betul. Laco Brea ada 2 tim. T1 turun Laco Brea. Bukan. T1 turun di Hacienda, tetapi Valdez lari jauh. Valdez ke bawah. Mereka takut dengan T1 sekarang ini. Ya kan? Ya. T1 pula ada 2 player. Kenapa yang T1 satu player Sedan tu kat sana? Kan pelik. Apa kau buat sana bang? Itulah dia. Tapi Wah, ini first time dalam sejarah guys. Valdez lari. Valdez lari daripada Hacienda. Sangat menakjubkan di situ. Ya, Sedan tempat yang pelik tapi pasukan freestyle juga seperti memberikan mereka pun rasa mereka tak boleh nak lawan dengan Ulu di tempat ini lagi. Mereka pergi larikan diri. Tapi dalam sejarah ini first time saya rasa betul. Valdez lari daripada Hacienda di Patron dan memberikan kepada pasukan Korea. Yep, satu kemenangan besar sebenarnya untuk Korea ni secara keseluruhan. Jadi orang kata apa, itu adalah tim keras kepala. Ya. Kita tak pernah mahu bergerak daripada kawasan tersebut. Salah satu sebab kenapa tim Silat tidak turun dari San Martin sebab Matoy sendiri cakap, kita orang dulu memang keras kepala, kita orang takkan gerak pergi mana-mana. Tetapi hari ini Matoy salah. Valdez sebenarnya akan gerak. Ya, mereka memikirkan greater good tapi di sini Sedan yang terasing sedikit daripada rakan-rakannya ke tempat sebelah. Oh, dia shotgun saja. Malang. Dia sebenarnya saya rasa dia nak memancing Hojon untuk datang lebih dekat. Tetapi malang sekali Hojon punya sudah ada micro Uzi dan kemenangan kecil mereka menjadi pahit pula. Sebab sepatutnya, kita dah dapat Hacienda secara percuma. Kali ini tidak. Mati pula satu orang. Dan Ulu pula mesti sangat hairan. Ni mesti pasukan freestyle rupanya. Bukan. Bukan. T1 ni. Okay, malang untuk mereka. Tak pasti zaman ada bug ke apa. Tapi tak nampak apa benda pun yang berlaku. Sebenarnya dia ada kontrol untuk dia tuju di mana. Tapi kat sini Malik, FS sekarang baru akan nampak target beliau. Dia akan mencacing sedikit. Tapi tim ini juga perlu diberikan sedikit penghargaan jugalah kepada FS. 1 minggu sebelum kita punya opening weekend dan sebagainya, mereka tidak bermain, mereka tidak ada peluang untuk warm up ataupun buat booking untuk tempat-tempat mereka mau turun. Hanya kerana mereka tidak dapat bermain atas unsur-unsur sedikit masalah teknikal untuk diri mereka. Ya. Tapi sekarang mereka berada di sebuah weekend. So memang kita berikan sedikit penghargaan lah untuk tim daripada Pakistan ni. Memang betul-betul hebat jugalah mereka ini. Ya, memang hebat dan ini pertama kali sebenarnya mereka bermain di dalam negara sendiri, keluar sebagai wakil negara mereka. Sebelum ini mereka dikategorikan sebagai salah satu daripada SA ataupun South Asia. Kali ini mereka diasingkan dan ini adalah wakil terbaik daripada Pakistan lah secara umumnya. Ya, Malik sekarang dengan satu burst fire daripada M16 kena sebenarnya, tapi dia akan tidak continue. Dia akan terus reload semula dekat sini. Hoshwan pula dia akan main satu smoke. Satu play yang agak kacak dekat sini. Ya. Hoshwan. Dan dia pula akan ditembak daripada belakang. Pasukan FS seperti menjangkakan melihat Hoshwan ada satu saja dekat sini. Tetapi dia akan ditembak. Dapat! Mantap. Seperti mempunyai mata deria ketiga untuk menembak bukan sahaja di belakang asap, malah di dalam bas. Tu yang sangat menakjubkan tu. Saya sebenarnya menjangkakan Hojon akan dapat keluar dengan mudah sebab dia pakai bas tu. Dan bas tu mempunyai ketahanan yang paling tinggi di antara semua kenderaan yang berada di dalam Miramar. Malang sekali. Tepat ber. Ya, memang betul. Tembakan padu cok daripada player daripada FS kat situ. Ya. Satu kemenangan kecil untuk mereka juga. Ya, kemenangan kecil. Saya rasa itu akan menambahkan moral mereka pada waktu ini. Saya rasa itu boleh dikatakan antara kali pertama mereka ada advantage ke atas Ulu dalam perlawanan Laco Brea ataupun kawasan atas tadi. T1 orang kata pun
kemenangan kecil mereka bertukar menjadi pahit ketika kehilangan Seiden yang mungkin tersilap langkah. Saya rasa apa yang Seiden fikirkan ialah kita banyak kali menang ke arah Valdez, tapi mungkin benda tu boleh berpusing bila-bila masa saja. Jadi dia pergi ke tempat yang jauh sikit supaya ada peluang untuk hidup. Tapi mungkin apa yang dia tak tahu ialah sebenarnya tak ada pun. Tak ada pun Valdez sebenarnya dekat St. Martin ataupun Hacienda tu. Walaupun TSM akan mengambil tempat dia yang berhampiran dengan tu. Ya, ni apa yang dilakukan dekat sini oleh Valdez dan KOG juga adalah satu benda yang dilakukan oleh tim Bapa Esport dan juga tim NED. Di mana kawasan Los Leones ni lebih kurang macam Jasnaya sebenarnya. Awak boleh pisahkan dia kepada 2 bahagian, 3 bahagian untuk melakukan loot secara selamat. Kemudian lakukan pergerakan. Dekat sini kita nampak KOG dan juga Valdez akan melakukan perkara tersebut juga. Sebab kawasan ni memang padat dengan loot. Dan sebenarnya boleh di-share dengan 3 squad sebenarnya kalau mahu. Cuma kalau 3 squad tu padat sangatlah, mungkin pergaduhan boleh berlaku. Ya. Tapi 2 tim kalau memang sebenarnya boleh loot dengan sangat-sangat aman. Jasnaya pun lagi suka sebenarnya untuk loot 2 tim. Betul. Ini tempat ni lebih senang. Ya, kalau kita lihatkan pada contoh perlawanan PEL kan, memang ada 3 pasukan yang akan turun dekat sini. Kerana kadang-kadang mereka bermain untuk qualification China, biasanya mereka bermain kadang-kadang sampai 25 squad satu ni, dan tempat ini boleh jadi sampai 3 orang. Tapi Luis menunjukkan cara-cara yang di mana anda boleh gunakan untuk naik ke atas bukit. Tapi sebenarnya kalau kita ikut, ya kadang-kadang kita fikirkan tim Thailand mempunyai knowledge yang tinggi ke atas map Miramar ini, tapi pasukan Box Gaming banyak kali mengejutkan orang dengan tempat-tempat yang macam mana dia boleh ada dekat atas ni. Ya, betul tu. Dia melakukan perkara yang agak menarik kat sini. Tapi jangan cuba aksi ni di rumah. Sebab kalau anda buat dekat bukit, anda main kereta confirm akan terbalik. Hanya dalam game ini sahaja kereta itu akan melekat pada diri. Ya, memang betul tu. Kereta pacuan 4 roda, dan sekarang ini memang dia mempunyai mata helang untuk ke atas banyak tim lain. GSR Celts yang berada di bawahnya. Luis tidak memandang ke bawah lagi. Kalau dia memandang bawah 75 darjah, dia akan melihat Celts yang banyak ada di bawah itu tanpa menyedari bahawa dia dekat atas. Banyak kali dia Box Gaming duduk kat sini. Dan banyak kali juga dia mengejutkan. Pertama kali saya lihat benda ni berlaku, sama ada Box atau FFQ buat benda ni. Dan selalu mendapatkan sekurang-kurangnya 1 kill. Circle seterusnya walaupun adakah akan scam? Tidak. Dia akan pergi ke tengah-tengah, betul-betul tepat ke tengah. Kalau kita lihatkan, serakan circle itu agak seimbang dan Team Secret masih berada di dalam. Dia akan menghalang RCS daripada masuk kalau RCS tidak rotate. Luis Loki berada jauh di depan, tapi Luis masalahnya kalau duduk dia kat atas ni kena turun pakai kenderaan juga. Kalau orang perasan kenderaan dia kat atas tu dan dia ditembak, maka dia turun auto knock. Yep. Di Pekado sebenarnya. Luis, inilah kawasan bukit yang selalunya diduduki oleh Boyka dan rakan-rakan. Dan mereka sebenarnya mengemari kawasan ni. Circle yang selalunya kurang menutup kawasan ni. Sempat ni ialah satu kawasan selalunya si Boyka lawan dengan Team Secret, dan Team Secret sebenarnya tak pernah berjaya daki Mountain Picado ini sebab Boyka. Ya. Boyka merupakan, kadang-kadang orang tengok Boyka ni dia ketua barbar, jadi inilah. Jadi dia mesti hebat main short range weapon ke. Tapi sebenarnya bukan. Boyka satu pengguna DMR yang antara yang paling berkualiti dari Malaysia, dan juga sniper. Banyak kali dia punya headshot tu lebih daripada 200 meter, dan kebanyakannya dia try sekali saja. Dia tembak, kena headshot. Daripada 200 meter, boleh. Ya, betul itu Jianto. Dan satu player yang berkualiti. Kita akan lihat dia dalam PL season seterusnya tidak lama lagi. Kalau anda rindu dia akan ada lah kat situ. Ya, tapi satu benda yang saya kurang puas hati lah dengan Boyka. Dia menukarkan nama in-game name dia kepada Botak. Sebenarnya saya tak pasti sama dia itu dah player lain ataupun dia. Kau dah checkkan dia ke tak? Kau dah checkkan dia ke tak? Saya rasa ada satu tournament tu tengok tu, memang dia pakai nama tu, nama Botak tu. Tak tahulah, mungkin dia macam punya account kau sekejap, sebab memang of course Aerof ni juga dikenali sebab mereka paling banyak antara tim yang paling banyak sub sekali dalam negara. Ya, betul. Kalau boleh sub 18 orang, 18-80 orang dia akan cuba sub dekat situ. Itulah Boyka anda. Tapi kalau dia memang nama Botak, kalau saya rasa dia memang patut botakkan diri. Kalau tidak, dia tidak layak untuk pakai nama tersebut. Tapi kat sini nampak Mavi menyentuh granat tangan ke arah Box Gaming. BTR Luxy jatuhkan Armjon. Satu knockdown. Kat
atas Amjon. Adakah mereka sudah pun bergerak ke kawasan Pikado? Sebab kali terakhir ternampak mereka turun di Pikado. WOR akan cuba panjat juga kawasan bukit ni, merasakan kawasan ni circle terakhir. Scout akan ditinggalkan di belakang waktu ini. Ya, Scout, tapi di sini memang bukanlah di betul-betul di epicenter ataupun tengah circle ini, tapi dia rasakan mungkin dia boleh turun ke sini ataupun circle ini boleh mengecil di sini. T1 walaupun akan ditembak daripada jauh, menjatuhkan banyak nyawa. Di situ tinggal 20% saja untuk ZZP. Mungkin Viru yang menembak dengan Mini 14 ini. Daripada jauh terkena headshot, ZZP akan heal terlebih dahulu walaupun dia akan meneruskan tembakan kepada Yongjun. Tim T1 hanya ada 3 mereka daripada San Martin tadi bergerak. Dan sekarang ini Team Secret akan merhati saja mereka punya aktiviti ini daripada jauh. Tidak bertampur dengan RCS sebentar tadi. Yang betul-betul dekat tengah ni adalah pasukan SGE. Ya, macam biasalah mereka akan dekat tengah. Persoalannya, bolehkah mereka kawal kawasan tersebut akhirnya. Tapi circle akan mula menutup dan ini akan menunjukkan sama ada percaturan Orange dan juga tim Box Gaming itu menjadi. Kerana kalau dia lari ke atas, kena turun ke bawah. Dan saya rasa Self akan kena follow. Ui, dia ada circle. Dia ada circle yang sangat-sangat baik di sini. Boleh dikatakan circle the best sekarang ini untuk Box Gaming. Kalau dia menutup ke bawah dan dia memang sering kali berturun ke bawah, dia boleh menang. Tinggal seorang je sekarang untuk Orange Rock. Ya, dan mereka akan masuk barbar ketika ini Box Gaming. Pimai juga telah pun turun. Scout, nyawa-nyawa ikan. Mereka bersembunyi di dalam asap. Selalu tu. Satu lagi bom diatakan. Satu lagi dan mungkin ini pengakhirannya. Satu orang nyawa tinggi dekat sini. Box Gaming dah pun ada 2 kill. Mereka mencari dan mereka akan mendapat kill tersebut. Habis berapi kawasan tersebut dengan tembakan-tembakan begitu padu. Dan BTR, Microboy di knockdown, Zaxi di knockdown. 2 orang di knockdown, 1 dibunuh secara langsung, 2 lagi datang on the way untuk membantu. Sinergi nampak garang kali ini dengan 2 kill awal. Dan itu pun ke atas juara dunia. Ya, juara dunia dekat situ. Dekat situ adalah BTR Ryzen dan juga Laxi. 2 telah pun terkorban. Sekali lagi, kalau kita tengok pada video yang sering kali dimainkan untuk PMWL, mereka boleh saja menang jika ini dengan 2 orang. Akan tetapi Sinergi akan pastikan tragedi itu tidak berlangsung. Ya, 2 orang saya diperlukan oleh BTR, tapi nampak sukar sebab 1 kat depan, 1 kat belakang circle pula dekat sini kan. Jonathan pula dapatkan 1 play, 1 kill. Dan Clash God akan mendapat kill secara langsung. 1 lagi kill akan masuk ke dalam pocket Jonathan. Hari ini memang betul-betul tengah farm kill saja. Dan mereka hanya 1 saja mata di belakang Team Secret sekarang ini bagi overall kill kita. Ya, overall kill. Tetapi pada waktu ini Mega Swag telah pun jatuh di map kecil kita. Kita melihatkan satu pertarungan seakan-akan akan berlangsung. Walaupun pun Laxi akan pergi ke depan. Manakah dia akan pergi? Ted ada di sana. Dan Servi di sini dengan 1 UMP 45 sahaja. Malang sekali untuk mungkinkah apa yang akan berlaku di sini. Laxi, oh, you level up, terkeluar secara langsung. Ulu Winter juga dijatuhkan pada ketika ini. Ted melihatkan Ryzen. Laxi berada di belakang. 2 lagi untuk BTR. Mereka sedang mencari jalan untuk keluar tetapi tidak ada. Ryzen sekarang ini baling ke arah Ted. Macam kena. Ryzen! Walau weh! 8 lah dekat Remia Grenade. Oh, dia ni memang saya pun tak tahu apakah teorem mungkin Pythagoras digunakan dekat situ untuk mengukur sejauh mana dia perlu baling bom itu dan berapakah timing yang diperlukan. Memang tepat semuanya. Inersia semua dikira. Ryzen kepala manggis berjaya dapat 1 dan 1 lagi grenade akan dibaling oleh Laxi. Hampir kena sebenarnya dekat situ. Ya, kena tapi tidak memberikan kuisan damage yang terlalu banyak. Balingan daripada Laxi sekali lagi. Hampir Laxi baling 1 lagi. Oh, kali ini tak menjadi. Saya rasa Sinergi, bukan Sinergi tapi pasukan freestyle yang dibaling bom oleh Laxi dan Zaxi. Mereka macam tak apalah, relax je lah. Dan circle seterusnya mungkin tidak dikelihatan tadi tapi ia telah naik balik ke San Martin menyebabkan T1 akan selesa dan juga pasukan FS ataupun freestyle. Laxi di sini 2 lawan 4. Mereka masih lagi tak gentar, langsung tidak mendebar untuk mereka. Ryzen di kedudukan yang jauh. Laxi masih nak push. Jonathan, oh, RRQ Athena dilanggar oleh pasukan TSM dan mereka rata.
Apa yang berlaku? Hanya nampakkan gambar batu nisan saja. Tidak ada letupan atau apa-apa. Tahu-tahu saja RRQ telah pun rata. Luxy dengan M4 16. Dalam tangannya Austin Bot X AKM. 40 peluru dalam tangan. Kali ini dengan tekanan daripada seorang Luxy, dia terpaksa lari. Mana Luxy ni? Dia ada juga peran dalam Luxy. Mereka ada 1 kill, sanggup untuk masuk dalam blue zone sekarang ini. Wah, kalau dia orang dapat chicken yang 2 player sekali lagi, wah itu memang satu history repeat stuff lah. KOG. KOG diratakan. TSM kan entity. Tak tahulah TSM entity ni terlalu garang lah pada waktu ini. SGE ditekan oleh seorang Luxy saja. Dan mereka larikan diri. Mereka melarikan diri dekat sini. Kita lihat kat sini satu replay ditunjukkan semula. Dan ini yang berlaku sebentar tadi. FS menembak. Dan dia dapat sebenarnya dekat situ. Ya, dan Ulu kemudian dia terhenti di tempat yang salah. Padan lah. Rata tim itu terus. Dan Kasyuf daripada pasukan freestyle akan memenangi pertarungan kecil ini. Walaupun di sebelah mereka ada satu juga pasukan yang baru saja mendapatkan chicken ini, iaitu Mega Stars. Nama yang susah nak sebut. Baru aku perasan. Bila masa ada player ni? Sebenarnya saya pun tertanya-tanya sebab itu muka baru kan. Saya sebenarnya tak nampak muka dia sebelum ni. Saya rasa itulah 5th player mereka. Ya. Boleh cuba cakap. Ya, kita cuba sebut nama dia. Mana dia? Fuhushuturu. Ni macam nama cucu tu. Ya, itulah. Fuhushuturu. Ini Kasyuf, saya rasa kita punya observer pun dia memahami bahawa kita tak boleh sebut nama dia. Dia tak tunjuk dekat dia langsung lah. Mega Paradox dengan pun akan ada dekat sini. Ya, player baru daripada freestyle. Membuahkan hasil sebenarnya. Mereka naik sedikit ke tempat ke-12. Walau weh, Jonathan dapat satu lagi. Jonathan mengejar kill pada saja waktu ini. Saya rasa dia tak begitu kisah dengan placement. Dia nak cari kill. Kalau kita lihat daripada pergerakan dia, memangnya buas dan penuh bernafsu. Ketika dia masuk ke arah orang, Martin akan dapat Loki. Satu balasan ke atas Martin, jatuh di situ. Godard, Loki dijatuhkan seperti kita yang tahu sekarang. Dan San Martin masih lagi di situ. Oh, Team Secret masuk menyelinap dan tidak ada gangguan di situ. Valdez tidak boleh fokus kepada Team Secret kerana mereka sedang difokus oleh Box Gaming. Velmov akan merangkak di situ. Martin juga akan merangkak untuk mencari rakan-rakannya yang selamat. Velmov cuba lari. Oh, break terletup terlebih dahulu sebelum dia sempat melakukan apa-apa. Satu lagi bom. Terlepas sedikit. Melantun-lantun. Dan Luis lari saja. Sebab dia tinggal lagi 3 orang. Mereka rasakan tak apa. Biarkan break dekat situ untuk menjaga tim Valdez. BTR Luxy berada di depan. Circle sekali lagi lari. Untuk Team Secret. Sangat sukar perjalanan Team Secret ni. Di mana mereka nak rotate. Godard dengan 40 peluru di dalam tangan. M4 16P. Mai juga berada diri menggunakan satu Mirado. Tanpa segan silu sekarang mereka kena meninggalkan apa-apa saja yang berada di belakang kerana circle hanya tinggal 25 second. Insidious akan terkeluar di tempat yang ke-12 SMNTT dengan 8 kill. Freestyle dengan 6. Team Secret ada 2. Cells ada 0. Loki masih lagi melari. Loki akan melarikan diri dekat sini. Minit ke-19 sudah. 31 masih lagi hidup. 11 tim masih lewat sini. Loki akan memadukan kenderaan. Tidak akan ditembak oleh si Godard sebenarnya waktu ini. Tapi Godard akan nampak target sekarang. Pimai akan ditembak. Cuba dijatuhkan secara langsung. Tidak cukup dekat situ. Ya, tidak cukup untuk menembak dan menjatuhkan dia secara segera. Box Gaming hanya tinggal 2 saja saya kira pada ketika ini. Kerana dapat Loki dan Luis, 2 ahli original, ahli asli untuk pasukan Box Gaming sekarang ini. Seperti terlihat sedikit flashback PTSD berlawan dengan pasukan Illuminate The Murder. Mereka akan melarikan diri daripada ancaman ini. Walaupun RCS akan ditekan oleh Valdez The Murder. Mereka akan bergerak. RCS akan terkeluar di tempat yang ke-10. Tinggal 9 tim saja sekarang ini. RRQ Athena walaupun dalam season ranking mereka nombor 1. Tapi mereka telah terkeluar awal. Bigetron masih lagi hidup. Menyelinap entah daripada mana. Dan mereka akan berada di luar circle. Ya, sedikit malang sebenarnya untuk Reject Starlet hari ini. Tidak begitu mantap permainan daripada mereka. Tapi sekarang dapat Cells, 2 players yang tinggal untuk mereka. BTR baru saja dapat 1 knockdown. Walaupun dengan 2 orang player mereka sudah pun top 9 dan masih lagi bermain dengan segarang-garang yang boleh. Minit ke-21 hampir. Luis sekarang ini berada dalam satu compound bersama dengan tim Cells. 2 lawan 3 situasinya. Tim Secret di dalam circle yang seterusnya. Di belakang mereka adalah T1. Di hadapan mereka adalah tim yang betul-betul rapat dengan mereka dalam total point untuk kita punya Super Weekend. TSM
TSM NTT. TSM NTT walaupun dekat dengan T1 juga, dan 3 tim T iaitu tim Secret, TSM dan juga T1 akan berhampiran sama sendiri membuat satu segitiga juga di dalam kawasan San Martin berada di atas itu, tapi ada beberapa kompa yang mereka gunakan. Walaupun kalau kita tengok daripada segi advantage di dalam circle, sebenarnya FS yang tidak kelihatan pada map ini di kedudukan yang paling selamat antara semua. Ya, betul tu. Sekarang minit ke-21, Luis menembak dengan satu mini 14 dekat sini mencari target beliau, tidak mendapatkan apa-apa kill dekat situ, tapi mereka sudah pun ada total kill 6. Valmont dijatuhkan oleh T1 tapi bukan kill secara langsung dekat situ. T1 dan juga Valmont akan berjumpa sekali lagi cuma pada pengakhiran game dan bukan permulaan game. Circle seterusnya akan ditunjukkan kepada anda, dia akan pergi kepada siapa. Mari kita lihat siapa yang kena dekat sini. Adakah TS akan mendapatkan circle tersebut? Mereka dekat, ada 2 player dalam circle untuk mereka, tapi tim dari Pakistan tersebut mereka juga ada circle dengan 4 orang player. Dan Belders the Murder dikeluarkan, tembak ke-9 untuk mereka. P-Mai sekali lagi nama dia naik. Dan kalau kita tengok tadi daripada pergerakan Box Gaming, kita nampak Luis dengan Loki saja. P-Mai ni entah daripada mana dia muncul bagaikan magis. Keluar daripada tanah ke daripada udara ke, dan keluar lagi nama dia. Laksi dan Luis meratakan pasukan Begatron dan Alien. TSM juga jatuh di dalam serangan mereka untuk masuk ke depan. Yup, satu orang sudah pun di knockdown dan TSM kalau boleh perlu diratakan oleh tim daripada Box Gaming sebelah TS. Boleh mengejar mata, membesarkan lagi lead antara TS dan juga TSM waktu ini. Minit ke-22, Box Gaming yang 3 orang player Cells berada di sebelah mereka saja. Ya, kalau mereka mau masuk ke dalam, sedikit sukar je hantar. Ya, sangat sukar sekarang ini sebab mereka sekarang ditekan sedikit oleh garisan biru. Dari sebelah mereka ada orang, di atas mereka juga ada orang. BTR, BTR sudah pun dikeluarkan, lupa. Berarti TSM dekat situ, dekat hujung-hujung circle. Kalau mereka rotate tidak berpusing, mereka akan dijatuhkan seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini. Pima dijatuhkan akhirnya. Oh, ace in the hole. Z-God meletupkan pasukan Box. Mungkin Box akan rata. Dia memang telah pun terkeluar di tempat ke-7. Loki yang menjadi last mangsa mereka. TSM NTT masih lagi menggarang dengan 4 orang. T1 berada di berdekatan. GSR Cells cuba menyelam masuk. Mereka ada 2 orang saja disembunyikan oleh asap. Clash Squad akan dijatuhkan oleh Fuji Cubur Cucu daripada pasukan Pakistan. Ya, mereka cuba mendapatkan kill tersebut, tidak dapat, tapi sekarang masih lagi 6 tim sebenarnya. 18 masih lagi hidup dekat sini. T1 dengan 3 orang player. Kita lihat pergerakan mereka masuk ke dalam. Mereka tak perlu bergerak banyak sangat. Sebelum ini mereka pernah mendapatkan chicken dinner Miramar seperti ini, tapi mereka kekurangan 1 player. Yuhai ditunjukkan sekarang ini, dia sudah pun ada 1 kill, 2 kill untuk Team Secret, dan mereka ada circle, mereka ada compound. Mereka ni sebenarnya compound yang agak besar. Chance untuk Secret Chicken sebenarnya agak tinggi di sini. Oh, ini rupanya play misteri nombor 22 yang berada di luar. Rupanya lepaskan sinar game, masih lagi hidup. Dia seorang saja saya rasa. Tapi dia cuba untuk melawan dengan, tengok pergerakan Jonathan. Dia begitu garang, dia nak dapatkan servis pada waktu ini. Bukan servis, tapi pada ini dia mungkin rata. Satu balik ke bom. 11 kill untuk TSM waktu ini, 12 kill untuk TSM waktu ini, tapi Z-God akan knockdown. Jonathan saja berdiri sekarang untuk TSM NTT. Kalau mereka keluar dekat sini, mata mereka tidak begitu tinggi sebenarnya. TSM, adakah mereka akan berjaya? Jonathan, di manakah dia? Cells akan bergerak dengan 2 player tersebut. Aisyah di knockdown, ditembak sekarang ini oleh Matoy, ditembak sekarang ini oleh Rex sebenarnya juga dekat situ. Cells akan cuba masalah kompat tersebut. Jonathan sekarang dipegang, dia sambil hampir akan jatuh sebenarnya pada blue zone dekat sini. Dia cuba maju ke depan, Malay membalik beberapa grenade dekat situ. Jonathan, nyawa sudah pun naik. 1v1 mungkin dekat sini antara Malay dan juga Jonathan. Jonathan akan dijatuhkan dekat situ oleh Freestyle. TSM NTT tempat kelima untuk mereka. Freestyle kelihatan tersangat-sangat dominan pada ketika ini. 11 kill untuk mereka. Dan mereka akan dapatkan circle seterusnya. Begitu bertuah dan begitu baiknya cara permainan mereka pada waktu ini. Team Secret, kalau dia nak keluar, begitu banyak risiko yang perlu dihadapi. GSR set di sebelah mereka. T1 ada di situ. Dan tengokkan posisi daripada pasukan Fucurucu. Sekarang ini kedudukan dia di tempat yang dia boleh melihat segala-galanya. Sesiapa saja keluar tanpa berhati-hati, dia akan ditembak. Ya, betul tu J Hunter, dan sekarang ini lihat berapa banyak kill mereka ada, J Hunter. Yap, 12 sekarang ini, dan Fucurucu ada 3 kill. Ya, Forturicu dekat sini. T1 grenade dibaling. Dia tahu dalam tu ada orang, 2 orang dekat situ. Matoy bijak membaling grenade, tetapi tidak akan force the issue sebab dia juga tahu ada orang. Tapi dia terjun ke bawah. Asap-asap sudah bersedia untuk dipakai sebenarnya. Mereka akan cuba keluar. Mereka cuba keluar dekat situ. Grenade dibaling dekat sini oleh Yongju. Beberapa grenade dibaling, tetapi tidak menaik sasaran. Forturicu cuba terjun ke bawah. Dia menembak, tapi Blue Zone sudah pun sampai dekat sini. Ataki cuba menembak Team Secret. 1 player sudah di knockdown. Aisyah masih lagi berdiri. Aisyah sempat masuk ke dalam. Berjaya untuk menjadi 1 cover dekat situ. Yuhai betul-betul
betul rendah, tapi sempat untuk Prone, sempat untuk hilang nampaknya dekat sini. Tembakan lepaskan oleh Pucu-Cucu dekat situ. Kasus misal dijatuhkan sebenarnya oleh Rex. Rex dapat satu, Cells akan membunuh satu player secara langsung. Ataki sudah boleh knockdown. Cells tinggal satu je player first aid dimain first aid sebenarnya dekat sini untuk player daripada T1 dekat sini. Cells dikeluarkan top 3 untuk tim Secret J. Ya, top 3 untuk tim Secret dan masalahnya untuk pasukan FS ini, mereka di kedudukan yang begitu terasing menyebabkan tak tahu nak tembak belah mana, dan ini mungkin memberikan advantage yang tersangat besar. Kashu sekarang ini menembak, dia menjatuhkan Yuhai sebentar tadi. Sekarang ini T1 hanya bermain healing, jadi mereka bukan menjadi non-factor di sini, tetapi menjadi faktor besar sekarang bagaimana untuk mengatasi pasukan FS Freestyle daripada Pakistan untuk tim Secret. Ya, tim Secret sekarang number advantage terlalu besar sebenarnya walaupun revival berlaku. Masih lagi 3 lawan 2 sebenarnya untuk mereka. Aisyah maju ke hadapan mencari target beliau. T1 bermain healing itu memang tak boleh ditangkap sebenarnya. Full shoo ke atas. Masih lagi sini Aisyah memiliki satu grenade tangan, tidak menaik sasaran. Rex membangunkan Yuhai. Yuhai akan bangun sebentar saja lagi. Rex sudah pada 2 kill ke sini. Shuf akan membuka scope menunggu untuk target beliau. Datang ke depan Malik masih lagi bersama kita juga. 2 lawan 4 sekarang dengan Yuhai sudah pun bangkit. Ya, Yuhai sudah bangkit. Mungkin ini menjadi knockdown untuk mereka. Mungkinlah ini dia kemenangan akhirnya. Tim Secret kembali merajai Miramar kerana T1 sudah pun terkeluar. Paling minimum mereka akan dapat nombor 2. Tapi 2 lawan 4. Bolehkah pasukan Freestyle yang tidak pernah menang chicken ini dapat mengatasi Tim Secret, ataupun Tim Secret menunjukkan dominasi sekarang? Kerana 4 mereka sudah ada. Mereka tahu mana mereka perlu tembak. 5 kill boleh dijadikan 8 kill kat sini. Yuhai melompat-lompat mencari target. Beberapa grenade tangan dibaling ke arah kenderaan kat situ. Tidak menaik sasaran. Pergerakan ke depan dilakukan. Aisyah mula menembak. Tidak menaik sasaran kat situ. Revival akan dilakukan je. 4 lawan 3 semula dekat sini. Team Secret memang bermain berhati-hati. Tidak bermain seperti semalam di Miramar. Mereka bermain secara pasif. Mencari kedudukan terbaik untuk menembak. Ternampak Yuhai naik ke atas. Cuba menembak. Yuhai cuba menembak. Yuhai akan ditembak. Yuhai akan dapat tidak. Rex yang mendapatkan knockdown tersebut. Mereka maju ke depan. Tinggal 2 saja. Rex mencari tapi sudah pun jatuh ke tangan tim Secret. Satu game yang pertama sebenarnya untuk mereka chicken di kawasan Miramar akhirnya. Ya, akhirnya tim Secret meluluskan, boleh kata, semua